Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'un lillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita lagukan selawat. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memudahkan kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fa inna astafal hadis kitab Allah wa khaira hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, kami reda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rasul dan ikutan kami. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita mengucapkan jutaan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya kita berada dan kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Suatu tuntutan yang sangat difardukan atau sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kita hidayah, petunjuk untuk kita hadir ke dalam masjid selain untuk menunaikan solat maghrib dan solat isyak, kemudian kita juga dapat berada dalam salah satu daripada taman-taman syurga, Raudatun min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam taman-taman syurga ini akan memungkinkan kita masuk dalam syurga yang hakiki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberi peluang untuk hidup sehari lagi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk menikmati segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri secara percuma kepada kita. Dan nikmat itu ialah apabila kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Tidak sekali-kali aku jadikan jin dan manusia
hanya sahaja untuk mengabdikan diri kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memelihara iman, masih lagi memelihara Islam kita. Kerana iman dan Islam itulah asbab untuk Allah Subhanahu wa taala beri kita masuk dalam syurga atau Allah campakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dinyatakan dalam iklan WhatsApp pada malam ini, sekadar memenuhi masa-masa ruang yang ada ni, saya akan bawakan pada tuan-tuan satu tajuk yang tajuk itu mudah je, simple je, iaitu mukjizat. Kalau kita lihat, mukjizat ini ialah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tertentu, khususnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Satu perkara luar biasa di luar kemampuan akal manusia yang diberi kepada para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam, gunanya untuk menjadi hujjah dan menyokong bahawa mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Golongan kufar, golongan yang anti kepada Islam, mereka cukup benci kepada para rasul. Maka untuk mematikan hujah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul mukjizat sebagai bukti dan sebagai untuk mematikan hujah golongan-golongan kufar, yakni golongan yang benci kepada Islam. Sebab tu kita lihat antara mukjizat yang biasa kita dengar, kalau kita lihat Nabi Musa alaihi salam boleh berjalan atas air, sedangkan air itu sifatnya cair. Maknanya kalau kita pijak, sudah pasti kita akan tenggelam sebab dia tidak ada kuasa menahan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, sifat api membakar. Tetapi bila Nabi Ibrahim alaihi salam dicampakkan oleh Namrud ke dalam api, api tidak membakar. Itu suatu mukjizat. Bagi para nabi yang sebelum dilantik ataupun sebelum mereka dilantik menjadi rasul, kemampuan luar biasa itu yang menyalahi hukum akal kita panggil dengan nama irhas. Nabi SAW berjalan dalam keadaan langit ataupun awan memayungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu irhas. Bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik Islam ke, baik bukan Islam ke, tetapi kehidupannya bahagia, di dunia bahagia, apa yang dia nak dapat. Pangkat makin lama makin besar, kekuasaan makin lama makin luas, harta makin lama makin banyak, tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka istidraj. Satu kemampuan luar biasa Allah bagi, istidraj, pancingan. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka di suatu tempat yang kita panggil hari akhirat. Dan bagi orang biasa pula, orang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemampuan luar biasa Allah beri kadang-kadang. Sebab tu apabila kita berada dalam mana? Apabila kita berada dalam sangat keadaan ketakutan, parit yang biasanya kita lompat tak lepas, tapi lepas. Pagar yang tinggi sepatutnya tak boleh lepas, kita boleh lepas. Macam $6 million man. Itu dipanggil ma'unnah. Bukan kumpulan ma'unnah di Bukit Jenalik tu. Ni ma'unnah ni pertolongan Allah kepada manusia beriman yang biasa-biasa. Bagi orang-orang yang bertaraf wali Allah, maka dipanggil karamah. Dan bagi orang-orang jahat yang ada kemampuan luar biasa,
Tetapi kerana bantuan jin atau iblis, maka dipanggil sihir. Semua benda luar biasa, di luar kemampuan akal untuk memikirkannya. Sebab tu kalau kita lihat, ada ulama menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 1000 ke 1200 mukjizat. 1000 ke 1200 mukjizat. Ada pandangan ulama, di mana ada ulama menyatakan bahawa kesemua mukjizat Rasul, 24 Rasul, kita ambil yang 24 lah, yang biasa, yang wajib kita ketahui, ya. Semua mukjizat ke-24 Rasul itu, Allah Subhanahu wa taala letakkan kesemua mukjizat itu ke atas tubuh badan manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hebat tak Muhammad? Ya, hebat. Sebab semua mukjizat ada pada dia. Dan mukjizat yang paling hebat yang ada pada hari ini, yang kita dapat pegang, yang dapat kita rasa, yang boleh kita baca, yang boleh kita tadabbur, yang boleh kita meneliti ayat-ayatnya, yang kita boleh mengambil hukum di dalamnya, yang kita boleh jadikan panduan dalam memerintah, panduan dalam berekonomi, panduan dalam pendidikan, panduan dalam perkahwinan dan sebagainya, kekal sampai hari kiamat. Apa dia? Al-Quran. Betapa beruntungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada depan kita satu mukjizat yang paling besar, yang tidak ada dianugerahkan kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang lain. Wafatnya para rasul, maka habislah mukjizat tersebut. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat masih ada. Satu mukjizat, iaitu Al-Quran. Namun tidak semua manusia yang mengambil manfaat daripadanya. Bahkan bukan setakat itu, bukan setakat sedikit yang mengambil manfaat, bahkan ada di kalangan umat Islam yang menghina hukum dalam Al-Quran, yang menghina hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan hukum hudud, qisas, ta'zir, tidak sesuai dilaksanakan pada zaman ini. Zaman ini masyarakat majmuk. Itu suatu penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang begini apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala, layak untuk mendapat syafaat. Confirm tak akan dapat syafaat, kecuali kalau dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati. Sebab bila dia menghina Allah, dia menghina hukum Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takkanlah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengaku beliau sebagai ummah. Hari ini ada seorang telah ada orang yang buat laporan polis. Orang tangkap, orang lidang kan. Dan tengok dalam WhatsApp, menyamakan seseorang dengan Nabi Allah yang dikatakan Jesus Christ. Padahal seorang ulama disamakan dengan seorang Jesus Christ, dengan katanya betapa wajahnya cahaya keimanan keluar. Itu menghina ulama, belum lagi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil manfaat daripada Al-Quran. Jangan sekali-kali menghina Al-Quran, menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukum Allah SWT semuanya, kalau kita laksanakan, akan memberi kebahagiaan kepada dunia kita, di dunia dan di akhirat. Sebab kita minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tentang Al-Quran. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, kelak suatu hari nanti dia akan datang kepada kamu di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi,
dia akan memberi syafaat kepada tuan punya orang yang membaca Al-Quran. Nabi SAW tak kata ihfazul Quran, hafaz Al-Quran, tak. Sebab Nabi SAW tahu berapa ramai yang mampu untuk menghafaz Al-Quran. Tak semua. Budak sekolah tahfiz pun belum tentu akan hafal 30 juzuk semua. Kalau ada 200 orang, belum tentu 200 orang akan menghafal 30 juzuk Al-Quran. Paling kurang 100 orang. Ataupun 100 lagi tidak menghafal. Menghafal paling kurang 20 juzuk, 15 juzuk, 27 juzuk. Tidak menghafal semua. Itu di sekolah-sekolah tahfiz. Suatu Nabi Muhammad sebut Iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia memberi syafaat bila di mahsyar. Kenapa? Sebab pada waktu itu kalau kita lihat, tidak ada orang pun, bahkan semua nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya dan membantu kita untuk mendapat syafaat. Masing-masing akan berkata engkau, aku. Jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Isa alaihissalam, minta syafaat. Minta supaya disegerakan penghisaban. Masing-masing kata waktu ini engkau, aku. Yang boleh memberi syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua boleh bagi syafaat Al-Quran. Dia dikatakan dalam hadis tadi, bacalah oleh Al-Quran, olehmu akan Al-Quran, kelak dia akan datang kepada kamu pada hari kiamat, akan memberi syafaat kepada kamu. Dan apabila kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan ada 2 surah yang akan menjadi peguam kepada kita untuk membela kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi syafaat. 2 surah. Yang pertama surah Al-Baqarah. Yang kedua surah Ali Imran. Ini 2 surah yang paling panjang. Yang terawal Baqarah yang pertama, Ali Imran yang kedua. Inilah 2 surah yang akan menjadi peguam kepada kita apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Hari pengakhiran, yaumil qiyamah, yaumil zalzalah, hari goncangan. Yaumil waqiah, hari yang telah ditentukan masanya, ketikanya, saatnya. Hari yang menggerunkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa contoh mukjizat. Ini mukjizat Al-Quran hanya pada kita, Nabi Muhammad SAW dan ummah. Kemudian kita lihatlah mukjizat lain yang disebut semua mukjizat Rasul ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita ambil contoh Nabi Musa alaihi salam. Kalam Allah. Tuan-tuan, Nabi Musa ini beliau adalah anak angkat kepada Firaun, laknatullahi alaihi. Anak angkat Firaun. Semua orang tahu. Beliau juga berupaya untuk berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Kita baca surah At-Tin, Wat-Tin, Waz-Zaitun, Wa-Turi Sinin. Wa-Turi Sinin itu Tur Sina, Bukit Tur Sina. Beliau bangsa Yahudi. Beliau bangsa Yahudi. Nabi Musa bangsa Yahudi. Sebab semua Nabi kebanyakan berbangsa Yahudi. Nabi Muhammad berbangsa Arab. Suatu hari Nabi Musa AS berjalan di satu tempat. Di tepi pasar lah. Di tempat ramai, tumpuan ramai. Sampai di sana dia disapa oleh kaumnya, seorang lelaki daripada bangsa Yahudi juga. Kerana apa? Kerana bangsa Yahudi ini minta tolong kepada Nabi Musa AS. Disebabkan lelaki pemuda bangsa Yahudi ini bergaduh dengan lelaki daripada bangsa Kipti. Bangsa Kipti ialah bangsa kepada Firaun. Bangsa kepada Firaun. Jadi Firaun Kipti, Musa Yahudi. Jadi kata, wahai Musa, tolong aku. Aku kena pukul dengan seorang pemuda bangsa Kipti. Nabi Musa nampak.
Maka Nabi Musa lalu datang untuk membantu. Nabi Musa tak buka silat pun. Tak buka silat, kuntau pun tak buka, cimandi pun tak buka, sending tak buka. Buah pukul pun tak buka, buah lutut ke buah kaki tak buka. Taekwondo ke tak buka. Yang dibuka hanya penampar. Bila Nabi Musa tampar, lelaki ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala mati, baru tampar. Belum buka silat, belum buka kuntau lagi ataupun kungfu. Baru tampar, lelaki ini mati. Itu menunjukkan kegagahan Nabi Musa alaihissalam. Balik kepada Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, peperangan Uhud, peperangan yang kedua, yang kita kalah, orang Islam kalah. Punca kerana tak walak kepada pemimpin, tak ikut cakap pemimpin. Pemimpin kata, Nabi Muhammad kata jangan turun daripada bukit Uhud. Tapi pemanah-pemanah sebahagian besarnya turun kerana mengejarkan harta ghanimah. Oleh kerana itu, Khalid ibn Walid yang ketika itu belum Islam ambil kesempatan menyerang daripada belakang, menyebabkan pertahanan tentera Islam kucar kacir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cedera parah. Ketika Nabi Muhammad dipapah oleh para sahabat untuk bawa ke tempat yang selamat, datang seorang lelaki kafir musyrikin yang membawa satu batang tombak yang memang berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pada para sahabat, lepaskan aku, tak payah kau papah aku, biarkan aku bersendirian, berikan aku satu lembing atau satu tombak. Belum sempat lelaki Quraisy ini membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam keadaan cedera parah, Nabi berjaya membunuh lelaki kafir Quraisy itu. Itulah satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekali. Nak menunjukkan kegagahan Nabi Muhammad, cedera parah masih boleh sempat untuk membunuh lelaki yang berhasrat untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, tuan-tuan. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa seorang pahlawan Quraisy bernama Ruqanah. Dia, wahai Ruqanah, aku ajak kamu masuk Islam. Marilah masuk Islam. Ruqanah kata, wahai Muhammad, aku akan masuk Islam dengan syarat kita berlawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, okey, tak ada masalah. Kat mana, pukul berapa, sediakan gelanggang, anytime aku sampai. Jadi buka gelanggang, sampai satu masa buka gelanggang. Ruqanah kata, kalau kau berupaya mengalahkan aku akan bagi 100 ekor kambing. Ni bukan kambing biasa-biasa tau. Kambing mahal, Japnapari ke, Boar ke, yang mahal punya. Kalau kali kedua aku kalah, aku bagi 100 lagi ekor kambing. Kalau kali ketiga aku kalah, aku bagi lagi 100 ekor kambing. Maknanya kau akan dapat 300 ekor kambing. Lawan kali pertama. Ruqanah kalah. Ruqanah kata, ini perlawanan tak aci ni. Aku belum sempat warm up lagi. Belum sempat lagi buka silat. Bunga silat pun belum buka lagi. Kau dah kalahkan aku. Ni kira cancel lah. Tapi aku tetap bagi kau 100. Yalah, orang dah popular, selebriti, takkan nak mengaku kalah senang-senang. Kan? Macam-macam hilah buat. Ruqanah kata, kita lawan kali kedua. Nabi Muhammad kata, okey, tak ada masalah. Anytime, anywhere. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau lawan kali kedua, kalah lagi Ruqanah. Dapat lagi Nabi 100 ekor kambing. Nabi sekurang kadang kita lawan kali ketiga. Nabi kata tak ada masalah. Lawan kali ketiga, Ruqanah kalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat lagi 100 ekor kambing. Ruqanah kata, seumur hidup aku ni, aku tidak pernah dijatuhkan oleh mana-mana lelaki. Kali pertama lah aku dikalahkan oleh seorang yang bernama Muhammad. Kerana itu aku percaya dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan aku mengucap syahadah.
Bila Ruqanah masuk Islam aja, mengucap syahadatain aja, Nabi Muhammad ambil 300 ekor kambing ni, serah balik kepada Ruqanah. Wahai Ruqanah, nah 300 ekor kambing ambil. Sebab Nabi bukan nakkan kekayaan, bukan nakkan harta kambing itu. Kalau Nabi nak harta kambing tu, dah lama Nabi ambil, dah lama Nabi jadi kaya. Bayangkan tuan-tuan, kalau hari ni kambing bor RM1,000, katalah RM1,000, 300 ekor RM30,000. 30,000. Nak kaya senang-senang kaya. Kaya banyak, yang kaya banyak, kat rumah banyak. Kaya tu yang tak ada. Bukanlah masuk Islam. Itu nak menunjukkan kegagahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat lain, kita tengok Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, tuan-tuan. Nabi Daud ni ialah bapa kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kelebihan mukjizat yang ada pada Nabi Daud? Pertama, suara dia sedap. Suara dia sangat sedap. Sehingga dikatakan bila dia mengaji kitab Zabur, burung akan berhenti terbang. Akan berhentilah mendengarkan suara Daud. Angin akan berhenti kerana lunaknya suara Nabi Daud. Hanya kalau masuk pertandingan dia nyanyi, senang-senang confirm nombor 1. Senang-senang confirm nombor 1. Dan kelebihan mukjizat yang kedua ialah dia boleh melembutkan besi dengan tangan. Itu Nabi Daud AS. Hebat, Nabi Daud hebat. Anaknya lagi hebat, Sulaiman lagi hebat. Nabi Daud AS. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan Khandaq, ataupun nama Melayunya peperangan Parit. Sebab Khandaq ni Parit, idea daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Strategi bina Parit ini tidak dilakukan dan tidak pernah dibuat oleh orang-orang Arab. Orang Parsi buat, orang Arab tak pernah buat. Jadi dia pelik bila tengok ada Parit. Nabi SAW mengarahkan 3,000 sahabat untuk menggali parit di hadapan kota Madinah, bukan belakang bukit. Jadi masalah pertahanan tak ada masalah. Ni depan. Maknanya kalau tak ada pertahanan, musuh senang masuk. Golongan kafir Quraisy dia boleh masuk. Apatah lagi dia buat perjanjian sulit dengan Yahudi. Yahudi serang daripada dalam, mereka serang daripada luar. Sebab tu nama Khandaq ni juga dinamakan dengan peperangan Ahzab, peperangan bersekutu. Orang Arab di semenanjung tanah Arab bersekutu dengan kafir Quraisy, Yahudi bersekutu dengan kafir Quraisy. Padahal dah buat perjanjian dah. Dah buat perjanjian dengan Nabi orang Yahudi untuk mempertahankan kota Madinah dengan darah, dengan nyawa, dengan harta. Tapi kena faham, Yahudi ni memang tak pernah setia dengan perjanjian. Okay, jadi Nabi Muhammad SAW memberikan bahagian-bahagian tertentu, zon A, zon B, zon C, untuk dikerjakan buat parit. Sampai di satu tempat ada batu besar. Bilal bin Rabah yang diarahkan untuk memecahkan batu tersebut dengan alat khas, penukul khas, tidak berupaya untuk memecahkan batu tersebut. Sahabat yang lain pun tidak berupaya. Kesemuanya tidak berupaya. Lalu jumpa Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada masalah. Ada satu batu yang kalau tidak dipecahkan, batu ni akan boleh menjadi jambatan menyeberangi masuk kota Madinah. Nabi Muhammad pun datang, minta sini penukul ataupun alat tukul tersebut. Nabi takbir kali pertama, ketuk, batu itu merekah. Takbir kali kedua, ketuk, batu itu mula terbelah. Takbir kali ketiga, ketuk, batu itu hancur menjadi butir-butir pasir. Orang lain tak berupaya, tetapi Nabi Muhammad SAW berjaya menghancurkan batu. Seperti kegagahan Nabi Allah Daud AS berjaya melembutkan besi. Cuma kalau kita lihat, waktu Nabi Muhammad SAW nak mula ketuk batu tu, dia mengikat jubah dia di pinggang. Dia pakai seluar lah maknanya.
Waktu ikat pinggang itu, sahabat ada melihat Nabi mengikat 2 ketul batu di perutnya, di pinggangnya. Kenapa? Teramat lapar. Kita teramat kenyang. Dia teramat lapar. Jabir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dia lihat, Nabi ikat batu. Sebab tak semua orang yang sampai tahap macam tu. Ada sahabat yang ikat 1 ketul batu je. Ada sahabat yang tak mengikat batu apa pun, masih lagi menahan. Ini ikat 2 batu dekat pinggang. Jabir tengok, Jabir berlari ke rumah. Dia beritahu isteri dia, "Wahai isteriku, ada apa kat rumah kita?" Dia kata, "Adalah seekor kambing, anak kambing kecil. Ni buat kari kambing sedap. Buat sup kambing sedap. Kemudian adalah sedikit tepung gandum, kita boleh buat roti. Tapi makannya untuk 3-4 orang aja, bukannya ramai." Jadi isteri dia kata, "Kau bisikkan kepada Rasul di telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas kerja ni jemput datang rumah, kita makan." Jabir pun bisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kerja, Nabi Muhammad bangun. "Wahai sahabat," ni 3,000 sahabat ya. 3,000. "Wahai sahabat, Jabir jemput datang rumah makan." Tuan-tuan, kalau kita macam mana? Demam kita seminggu, tuan-tuan. Rumah tutup, kunci balik kampung. Ya, nak makan 3 orang yang datang, 3,000 orang. Tengah Nabi bercakap, toleh kanan, Jabir dah lari. Lari balik rumah, beritahu pada isteri dia. Dia kata, "Isteri, saya dah bisik pada telinga Nabi, tapi Nabi cakap lain. Nabi sebut pada kawan-kawan 3,000 orang jom datang rumah Jabir, aku belanja." Lalu isteri dia kata, "Wahai abang, yang bercakap ini ialah Nabi. Apa yang dia cakap datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu ada hikmahnya." Nabi pun datang dengan 3,000. Ni balik penat kerja ni, tuan-tuan. Ya, macam kalau dulu, kalau jenis kita orang Melaka ni suka makan nasi pagi-pagi. So orang dulu membanting padi, jadi makan nasi. Jadi dah tabiat kita makan nasi. Pagi pun makan nasi. Ya, jadi kuat makan. Jadi orang yang kuat kerja ni memang kuat makan. Datang rumah Jabir, Nabi masuk periuk, masuk dapur. Nabi beritahu kepada isteri Jabir, "Jangan usik kari kambing, biarkan dia. Kari kambing ni jangan usik, roti ni pun jangan alihkan periuk ni daripada tempatnya. Aku sendiri akan situ." Nabi panggil 3,000 sahabat, seorang-seorang roti cedok kuah, roti cedok kuah sampai habis. 3,000 sahabat makan, dapat makan, kenyang, alhamdulillah. Jabir tengok kiri kanan, ada harapan, tak ada harapan, ada harapan, tak ada harapan. Lalu Nabi tahu, "Wahai Jabir, wahai isteri Jabir, mai sini. Jom kita makan." Jabir tengoklah periuk kari kambing tu tak bertambah, tak berkurang, takat tu je. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jabir, rezeki Allah datangkan daripada langit, bukan turun daripada, bukan muncul daripada bumi. Turun daripada langit memenuhi kari tersebut. Maka ramai boleh makan." Jabir boleh makan dengan kenyang, Nabi Muhammad SAW makan kenyang, isteri dia makan kenyang, 3,000 sahabat boleh makan dengan kenyang. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, mukjizat, bila sebut mukjizat ni, tak semua sahabat dapat lihat. Ada kadang-kadang sahabat dapat lihat sekali je mukjizat. Ada sahabat kadang langsung tak dapat mukjizat, melihat mukjizat Rasul. Tapi ada seorang sahabat bernama Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu, dapat melihat 3 mukjizat Rasul dalam masa yang sama. Untung dia, Ya'la bin Murrah. Ya. Okay. Suatu hari Ya'la ni berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan sampai di suatu kampung, perkampungan Ansar, ya, perkampungan orang Ansar. Ada seekor unta yang sangat jinak. Tiba-tiba datang waktu tu tahap mood dia liar. Unta tu menjadi liar. Para sahabat ataupun orang-orang ni tak berani menghampiri unta tersebut. Kalau unta liar ni dia macam gajah mengamuk lah. Memang bahaya.
Nabi SAW jalan ataupun merapati unta tersebut. Sahabat pesan, Ya'la ni pun pesan, wahai Rasulullah, jangan hampir. Ni unta bukan sebarang unta, ni unta liar, asal je jinak. Nabi diam. Nabi usap unta tersebut. Unta tu sujud kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis, air mata meleleh. Ya Allah, tengok, rupanya Nabi berdialog dengan unta ni tersebut. Berdialog dengan unta tersebut. Unta ni rupanya melaporkan kepada Nabi. Dulu tak ada jabatan buruh, kan? Dulu tak ada jabatan buruh. Sekarang ada jabatan buruh. Kerja lebih, gaji kecil, repot jabatan buruh. Kerja tak boleh semayang, repot jabatan buruh. Ni siapa nak mengadu? Akhirnya unta ni mengadulah kepada Nabi Muhammad SAW, merangkap menteri buruh. Ngadu cerita apa? Wahai Rasulullah, tuan aku ni bagi aku kerja banyak tapi makan sikit. Upah sikit, kerja banyak, sampai hampir terkangkang aku di balik. Nabi panggil, ni siapa punya unta? Datang seorang lelaki Ansar, angkat tangan, ya Rasulullah, aku. Apa yang kau buat pada unta? Diam. Kau telah menzalimi unta kau. Kau bagi kerja banyak, sampai bongkok badan, sampai kangkang kaki, kau bagi makan sikit. Betul? Betul. Lepas ni aku tak nak lagi melihat unta tersebut dilayan sebegini. Akhirnya lelaki Ansar ni melayan unta tersebut kembali baik, dan unta ni terus jinak sampai bila-bila. Sebab menteri dah ambil tindakan segera. Okey, satu. Yang kedua, jalan lagi bersama Ya'la ni. Jalan lagi. Ketika itu sampai satu tempat Nabi nak qada hajat. Nabi nak qada hajat, Ya'la duduk jauh lah. Takkan duduk dekat, duduk jauh. Tak ada apa nak lindung Nabi. Tak ada apa nak lindung. Padang pasir. Nabi tengok kiri kanan, dia tengok ada sebelah kirinya ada satu pokok kecil, sebelah kanan dia ada satu pokok kecil. Ya'la tengok daripada jauh, Nabi memanggil pokok tersebut, wahai pokok, sila rapat kepada aku. Pokok ni mengangkat akarnya, berjalan. Macam kita berjalan lah, cuma dia berjalan dengan akar lah. Jalan, duduk ni jalan merapati Rasulullah SAW. Dan Nabi qada hajat, selesai qada hajat, Nabi pesan kepada pokok ni, sila kembali ke tempat asalku. Jalan balik ke tempat asal, duduk diam. Sebab bahasa yang Nabi Muhammad SAW guna bahasa Arab Fushah, bukan bahasa binatang, bahasa Arab yang orang boleh dengar, orang boleh faham. Azan dulu, mohon beri laluan untuk isyak. Sila azan dulu. Itu nanti lebih kurang 10 minit kita berhenti, insya-Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على
Sambung sikit tentang Ya Allah lebih murah ni ya. Okay, kisah yang ketiga, Ya Allah juga jalan sekali lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari yang sama, kejadian yang sama. Sampai di satu tempat, seorang Arab Badui menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Wahai Muhammad, apa benda yang boleh menyebabkan aku masuk Islam? Apa benda yang boleh menyebabkan aku masuk Islam? Kalau kau boleh buat sesuatu yang boleh menyebabkan aku masuk Islam, aku masuk Islam." Rasul tengok kiri kanan, tengok depan belakang. Dia jumpa ada sebatang kurma. Sebatang pokok kurma. Rasul kata kepada lelaki Badui ni, "Kalau aku panggil tandan tu turun datang kepada aku, kau masuk Islam tak?" Bukan pokok tandan pokok. Tandan buah kurma tu datang, setongkol gitu. "Kalau aku panggil tandan tu datang kepada aku, kau masuk Islam?" Arab Badui kata, "Ya, aku akan masuk Islam." Rasul mengarahkan tandan, "Wahai tandan, turun, datang ke aku." Dia turun ke bawah, berbekaslah sebab dia turun ke tanah kan. Bekas pun jalan berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghampiri daripada pokok berjalan menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah sampai depan Rasul. Rasul bercakap pada tandan ni, "Sila balik ke tempat asal kau." Ya, lelaki Arab Badui ni bila tengok je dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang boleh bercakap dengan pokok ni, dia sebenarnya lebih hebat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab Nabi Sulaiman, kehebatan dia boleh bercakap dengan jin. Nabi Muhammad boleh cakap dengan pokok. Boleh cakap dengan pokok, bukan binatang je, dengan pokok dia bercakap. Nabi Sulaiman alaihissalam, tadi Nabi Daud, bapa dia. Kita tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni hebatnya, kerajaan dia antara langit, menguasai timur dan barat. Ini Nabi Sulaiman. Semua orang tahu. Istana dia hebat. Dia boleh pergi ke satu tempat menggunakan angin, mengarahkan angin. Bukanlah dia duduk atas angin, dia duduk atas kapet. Kapet dan kemudian dia akan pergi. Macam cerita Piramli itulah. 3 Piramli boleh duduk 3 orang je. Ini dia boleh duduk ramai dengan askar-askar dia sekali, dengan singgasana dia sekali. Ini kehebatan Nabi Sulaiman. Kalau kata terbang, ke timur, ke barat. Itu hebat Nabi Sulaiman. Pekerja binaan dia bukan Mat Indun, bukan Mat Bangla. Pekerja binaan dia bukan Mat Indun, Mat Bangla, Mat Jin. Dia mengarahkan jin untuk buat istana dia. Ini kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maknanya dia boleh bercakap, boleh mengarahkan jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain dia boleh bercakap dengan pokok, tambahan daripada kekuatan Nabi Sulaiman tu, dia boleh juga bercakap dengan jin. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan bersama dengan seorang sahabat. Jalan sama sahabat, jalan sampai di satu tempat.
Nabi buat ambil kayu, buat bulatan. Buat bulatan, dia mengarahkan pada lelaki ni, sahabat ni, wahai sahabat, jangan keluar daripada bulatan ni. Kau kekal dalam bulatan ni. Kau nak ke mana ya Rasulullah? Aku nak pergi satu tempat. Nabi tak cakap. Dengar bising, pun hilang. Nabi hilang. Macam tu je. Macam tuan-tuan tengok cerita filem Time Tunnel kan, merentas masa. Kita hidup zaman 2020, kita nak merasa tahun 1940-an, masuk dalam time machine. Mesin tu bising pun hilang, kita pun hilang. Lepas tu kita kembali tahun 2020. Baru macam tu. Macam itulah lebih kurang. Jadi Nabi Muhammad begitu lah. Dia bising pun hilang. Bunyi bising hilang. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW muncul balik. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau ke mana? Nabi Muhammad SAW cerita, aku masuk alam jin. Nabi Sulaiman cakap dengan jin. Nabi Muhammad SAW masuk alam jin. Buat apa? Dakwah. Sebab alam jin ni sama macam alam manusia tuan-tuan. Ada pengurusi MPKK, ada pengurusi masjid, ada imam satu, ada imam dua masjid. Masjid ni lagi besar daripada Masjid Ubudiah ni, kan? Ubaidillah. Kemudian ada cikgu, ada ustaz, ada masyarakat, ada anak murid, ada orang kafir, ada yang jahat, ada yang Islam. Sama macam kita. Jin. Jadi Nabi berdakwah dengan orang jin ataupun jin. Kita baru tengok seekor jin yang kata orang Melayu ni selalu bagi nama yang sedap-sedap kan. Dia tak bagi jin. Kita tengoklah hantu raya katakan. Malangkan tersempat hantu raya, demam kita tuan-tuan. Baru sekali kita jumpa hantu raya. Hantu raya ni jin lah. Bunian ke apa jin. Sebab dicipta daripada api. Ni Nabi Muhammad SAW masuk alam jin, berdakwah dengan jin. Kehebatan Nabi SAW dibandingkan Nabi Sulaiman AS. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, suatu hari Nabi SAW nak semayang. Dia tak kata nak semayang sunat ke semayang wajib, tapi nak semayang. Tengah nak semayang, datang ifrit kacau Nabi SAW. Ini yang selalu kacau kita lah. Selalu kalau kacau kita nak semayang lah apa, ifrit. Ifrit ni jenis kalau kita lihat dari segi carta organisasi masyarakat jin, kan, iblis paling tinggi lah. Iblis ni ialah ketua jin, ketua iblis, ketua syaitan. Azazil, kita selalu dengar nama Azazil. Dia ni bukan malaikat, dia ialah iblis. Tapi orang anggap dia malaikat sebab dia selalu sembahyang di atas saf pertama dengan ketua malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, ni ketua malaikat. Jadi dia sembahyang disebabkan dia selalu berkawan dengan dia orang, kita anggap, maka dianggaplah dia macam jin, padahal dia macam malaikat. Sebab sifat dia baik, padahal dia adalah iblis. Iblis tetap adalah iblis. Sebab dicipta daripada api. Malaikat cipta dari cahaya. Mana boleh dia bertukar menjadi malaikat? Tidak, kecuali dengan izin Allah. Bawah iblis ada memanda menteri atau memanda menteri. Siapa memanda menteri dia? Ifrit. Ifrit ni lah memanda menteri dia. Bawah mana menteri orang biasa, jin. Kita ni jenis jin lah, orang biasa. Orang biasa ni macam kita lah, jin, jenis jin. Jadi ifrit ni kuasa dia luar biasa. Yang naik ke langit sebelum Nabi Muhammad SAW lahir tu ifrit lah. Nak mendengar berita langit. Sekarang tak boleh. So Nabi Muhammad dah lahir, stop. Nanti kena panah dengan malaikat. Petir tu adalah panahan malaikat, menahan ifrit naik. Kalau waktu zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kata pada Nabi Sulaiman, wahai tuanku, aku boleh memindahkan singgasana Balqis, Ratu Bilqis, daripada Yaman ke Palestin dalam masa 3 saat. Ifrit lah tu. 3 saat ni waktu kita kira waktu Nabi Sulaiman berdiri, Nabi Sulaiman duduk. Perjalanan tu 3 saat. Kita bersaat-saat. Lagi kalau dah duduk, nak bangun kejap lagi, tengoklah. Betul lutut lah, bagai-bagai. Ya, 3 saat je. Tapi dikalahkan dengan manusia yang beriman, manusia berilmu. Kelip mata sampai. Yaman ni tuan-tuan, selatan semenanjung tanah Arab, pergi ke Palestin, yang sekarang Israel ambil alih secara haram, namanya Palestin. Jauh tu.
Jadi ifrit ni dia cekak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak sembahyang, ifrit ganggu, Nabi Muhammad cekak. Cekak betul tuan-tuan, bukan cekak gaib, cekak betul. Sehingga dikatakan bahawa Nabi Muhammad merasa sejuk pada hujung tangan dia ni kerana apa? Lidah ifrit sampai ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejuk je. Kalau kita dah meremang bulu roma dah ni. Dan Nabi Muhammad ikat, Nabi Muhammad bercadang, berniat untuk mengikat ifrit ni ke salah satu tiang masjid. Dengan harapan aku akan ikat kamu sampai subuh sehingga para sahabat boleh lihat wajah kamu yang sebenar. Itu baru niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat begitu. Tetapi Nabi Muhammad tak sampai hati. Kerana apa? Nabi Muhammad mengingat satu doa daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahabli mulkan, berilah kepada aku kerajaan. La yang bagi bi ahadin min ba'di, yang kamu tak pernah beri kepada orang lain selain daripada aku. Berilah aku kerajaan yang kau tak pernah beri orang selepas daripada aku." Artinya dia seorang je. Kerana tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenangkan Sulaiman ni saudara dia, maka Nabi kata, aku tak jadi nak ikat ifrit, aku tak bagi kau ditambat sampai lepas subuh. Maka Nabi lepaskan ifrit. Kalau tidak, orang akan kata Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Sebab terkenangkan doa itu, maka Nabi Muhammad tambat. Bayangkan, Nabi Muhammad boleh bercakap dengan jin, boleh masuk alam jin. Nabi Sulaiman bercakap dengan jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bercakap dengan pokok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh cakap dengan binatang. Dia bercakap dengan binatang. Sampai binatang pun boleh mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Rabbul Alam, untuk sekalian alam. Itulah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak nampak sebab kita lihat dia ada mukjizat yang lagi hebat daripada itu. Ini Al-Quran. Oleh itu tuan-tuan, peliharalah Al-Quran, jagalah Al-Quran. Sebab inilah satu mukjizat yang ada depan mata kita. Bacalah ia, tadabburlah ia. Elok bacalah sebelum subuh. Sebelum menanti waktu subuh tu baca. Itu waktu paling elok. Baca paling kurang kena ambil masa, kena curi masa 24 jam ni, kena curi, bacalah Al-Quran walaupun satu muka. Seeloknya sebelum subuh. Jadikanlah dia satu pekerjaan yang istiqamah sampai bila-bila. Pekerjaan Islam dah sebut, hadis Nabi dah sebut, pekerjaan yang paling baik ialah yang walaupun sikit tetapi dia berterusan. Kita takut kita baca banyak hari ini, betul habis. Kan? Bila tanya dah baca Quran, dah bila 5 tahun lepas. Jadi biarlah walaupun sikit tapi setiap hari baca. Cuba kita buat. Sebab Al-Quran inilah yang akan menjadi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan bila kita menjaganya, kita memeliharanya, kita menegakkan hukumnya, melaksanakan hukum hakam yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah SAW, kita akan dapat matinya kelak kita masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu je lah, berkenaan dengan beberapa contoh mukjizat yang diakui bahawa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat daripada yang lain. Dan cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan beliau kelak di syurga nanti, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita tangguhkan tazkirah ataupun majlis ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas sembahyang ke tahu? Okey, kita sebelum kita sembahyang ni ada satu permintaan doa untuk anak saudara kepada Tuan Haji Muhammad bin Wahab, iaitu Mahathir bin Muhammad.
2 hari beliau tak sedar diri, berada di ICU. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan dan memberikan kesembuhan untuknya. Sebab ini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau saya baca doa, tuan-tuan niatlah untuk penama Mahathir bin Muhammad yang masih lagi tidak sedar. Saya doa dalam bahasa Arab lah. Tuan-tuan niat dalam bahasa Melayu, doa lah dalam hati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa falingal lisan. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حما إلا فرجته ولا مسكينا إلا غنيته ولا جهيلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد من كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد من كل ملة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد من كل ملة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.